Okey, semua sudah masuk, kita sambung lah. Jadi sebelum kita suruh kamu buat latihan. Okey, jadi kita berhenti di subtopik pengajian ketamadunan dan sejarah tamadun. Okey, pengajian ketamadunan sebenarnya satu bidang yang akan mengkaji dan membincangkan tentang teori, konsep-konsep asas tamadun, ciri-ciri serta sifat tamadun secara konseptual, teoretikal dan juga abstrak. Dan sejarah tamadun sebenarnya merujuk kepada pengalaman yang pernah berlaku dan pernah dilalui oleh sesuatu negara atau tamadun. Dari mungkin dari aspek pencapaian tamadun, jatuh bangun sebuah tamadun dan kemajuan serta kemunduran tamadun. Jadi secara amnya pengajian ketamadunan ini taklah begitu terikat sebenarnya kepada batasan zaman. Dia boleh bila-bila. Dan sejarah tamadun sebenarnya dibatasi oleh faktor masa. Kemudian, sebenarnya pengajian ketamadunan dan sejarah tamadun tak boleh dipisahkan. Sebab untuk orang buat kajian tentang tamadun, dia mesti refer to sejarah tamadun. Okay? Dan kerana tanpa sejarah, kajian ini akan menjadi sesuatu yang kosong. Subjek itu kosong, dia nak refer kepada apa? That's why perlukan sejarah yang pernah berlaku ke atas sesebuah tamadun. Dan sejarah juga menjadi komponen asas yang penting dalam kajian ketamadunan sebab dengan adanya sejarah, ilmu dan teori tamadun akan dibentuk, dibina, dibangun dan diperkembangkan. Itu menurut seorang pengkaji bernama Osman Bakar. Dan semua peristiwa yang berlaku sejak berjuta-juta tahun yang dulu boleh dihidupkan kembali dengan adanya kajian ketamadunan dan boleh dihayati oleh masyarakat sekarang. Okey? Dan disiplin-disiplin pengetahuan juga menjadi komponen penting dalam kajian ketamadunan, termasuklah hal berkenaan dengan agama, falsafah, kajian perbandaran, sosiologi, antropologi, kebudayaan, sains dan teknologi. Semua ini akan diambil kira dalam kajian ketamadunan. So semua disiplin ilmu yang ini dapat menghuraikan tentang hidup manusia, okey, serta persekitaran, termasuklah di bawah lapangan ilmiah, okey, iaitu merujuk pada disiplin-disiplin tadi yang memperkukuhkan ke sesuatu kajian ketamadunan. Okey. Dan pengajian ketamadunan adalah bidang yang sangat-sangat hidup, okey, anjal, luas dan bersifat saling berkaitan. Itu maksud tahun-menahun antara disiplin dengan kepelbagaian. Juga akan masuk ke dalam perbincangan tentang masa lampau, masa dulu, compare dengan masa sekarang dan akan digunakan pada masa depan. Okay. So pengajian ketamadunan ini sebenarnya satu kajian yang dinamik dan sentiasa berkembang ikut masa, ikut zaman, menurut Osman Bakar. Okay. Dan perkara paling penting dalam konteks ketamadunan ini adalah aktiviti manusia dengan Tuhan. Dia akan tengok juga sejarah aktiviti manusia dengan ketuhanan, keagamaan sebenarnya, dan dimanifestasikan, digunakan dalam pelbagai lambang dan simbol, sama ada simbol secara nampak atau tidak nampak, konkret atau abstrak. Okay? Dan lazimnya akan berbeza mengikut agama dan sistem kepercayaan. Sebab di dunia ini ada pelbagai agama seperti agama Islam, Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha dan ada banyak lagi agama sebenarnya. Ada yang kita tak pernah dengar. Okay? Dan terdapat juga perbezaan antara kajian ketamadunan dengan pengajian sejarah tamadun. Tapi dari segi fokus dan subjek, ia bersifat sepunya. Maksudnya ada saling kaitan. Iaitu mengenai dinamika masyarakat dan proses perkembangan. So, kita lihat juga seterusnya tentang hubungan ilmu ketamadunan dengan sejarah tamadun. So, pengajian sejarah ini sebenarnya merujuk kepada ilmu ketamadunan dan mula diperkenalkan oleh seorang pengkaji beragama Islam iaitu Ibnu Khaldun. Okay, pada abad ke-14 Masehi melalui tulisan kitab dalam kitab dia yang bertajuk Mukadimah, yang mana dalam kitab tersebut ia menggunakan latar belakang sejarah
untuk memahami asas realiti masyarakat, bangsa dan juga umat Islam. Tetapi terdapat perbezaan antara sejarah dengan pengajian ketamadunan menurut Ibnu Khaldun, iaitu bagi beliau sejarah tamadun membincangkan pengalaman yang pernah dilalui oleh sesebuah negara atau tamadun dari segi pencapaian, jatuh bangun negara, kemajuan dan sebagainya. Manakala pengajian ketamadunan pula beliau mengatakan ia lebih kepada teori, konsep asas, sifat tamadun dan sebagainya. Okey? Itu yang definisi yang dibuat oleh Ibnu Khaldun. Manakala hubungan antara tamadun, agama dan bangsa pula merupakan koherensi hubungan. Okey, merupakan satu hubungan antara tamadun, agama atau bangsa dan ianya dikaji berdasarkan ciri asas sesebuah tamadun dulu. Sebab kajian ketamadunan ini hanya boleh dibuat kalau seseorang pengkaji itu faham tentang ciri-ciri sesebuah tamadun. Perlu, sangat penting. Dan antara ciri-ciri yang perlu dipahami adalah seperti wujud sistem kepercayaan agama sesebuah tamadun, kemudian lihat kepada pertempatan, maksudnya keadaan masyarakat dan tempat tinggal tamadun tersebut, kemudian melihat kepada peningkatan kualiti hidup yang lebih baik dan kehidupan yang stabil, maksudnya merujuk kepada keadaan ekonomi tamadun tersebut, dan kemudian melihat sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur, lebih kepada sistem pentadbiran, kemudian bahasa atau beberapa bahasa yang digunakan, kemudian merujuk kepada perundangan, sistem nilai dan moral yang berwibawa, yang bagus dekat di sesuatu tamadun. Okay. Kemudian melihat kepada kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam bidang sains dan teknologi, melihat kepada perkembangan, kemajuan bidang sains dan teknologi sesuatu tamadun. Juga merujuk pada kelahiran dan perkembangan daya kreativiti untuk menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri berdasarkan setiap tamadun. Itu yang perlu dilihat. Okey? Untuk melihat hubungan antara tamadun, agama dan juga bangsa. Kemudian kita lihat tentang hubungan tamadun dengan agama. Agama sebenarnya aspek penting untuk pembangunan tamadun kerana hampir semua tamadun yang wujud adalah dirangsang atau diperkembangkan oleh perkembangan agama. Dan ini terbukti dengan penemuan monumen atau artifak silam yang ada kaitan, yang ada menunjukkan memang wujud agama. So, dua aliran agama dalam tamadun, iaitu agama ada pengaruh dan peranan yang besar terhadap perkembangan tamadun dan mereka yang sangsi tentang peranan agama juga wujud. Okey? Itu kaitan, maksudnya agama ini diperkembang atau dimajukan oleh perkembangan agama. Kemudian, hubungan agama dengan budaya pula, ini merujuk kepada suatu taraf pencapaian daripada aspek pembangunan sosial dan merujuk kepada keadaan masyarakat yang berperadaban, yang ada tamadun dan menjadikan ia sebuah negara yang bertamadun. Dan budaya juga sebenarnya merujuk kepada cara hidup atau tata cara masyarakat bertindak ke atas keadaan sekeliling, persekitaran untuk menguruskan kehidupan harian mereka. Okey? Itu penting untuk bina sebuah tamadun mesti ada budaya hidup masyarakat di dalam dia. Okey? Dan terdapat perbezaan juga tamadun dengan budaya berdasarkan dua keadaan, iaitu pengaruh dan natijah. Tamadun ini kekal lebih lama berbanding dengan budaya. Contoh dia, budaya berpakaian dan makanan memang kekal sampai bila-bila. Khasnya contohnya kita lihat masyarakat Jepun berubah manakala dari sudut tamadun masih berkekalan. Macam makanan itu berubah sebenarnya kerana dia ikut zaman. Mereka akan modify. Makanan tradisional kamu tengok sekarang cara mereka modify makanan. Dulu dia kalau dimasak secara tradisional, contohnya kita ambil, orang dulu suka masak menggunakan arang api kan. Api arang tu kayu tu dia bakar untuk masak. Sebab itu dia kata kalau makanan dimasak dengan kayu, jadi guna arang kayu lebih sedap. Okey, sekarang orang modify, dia tak guna lagi arang kayu, dia guna dapur gas.
Dia ada beza dari segi rasa lah. Tapi cara ingredient ramuan dia masih sama. Cara memasak saja berbeza. Itu berubah. Tapi kalau daripada sudut tamadun, ia kekal, iaitu kesetiaan masyarakat Jepun kepada Maharaja Jepun. Sampai sekarang Jepun memang sangat taat setia kepada raja. Tidak seperti Malaysia. Okey. Dan kedua, tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan budaya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu. Okey. Contoh dia pakaian Islam, Melayu dan Arab berbeza. Ini kalau kamu perasan memang berbeza. Orang Islam di Malaysia, cara mereka berpakaian berbeza dengan orang Islam bangsa Arab. Arab bangsa, tapi mereka sama-sama beragama Islam. Sebab orang Arab, mereka biasanya pakai purdah tutup muka, pakaian pun semua serba hitam, semua tutup termasuk pakai sarung tangan. Orang Islam Melayu yang asal, tidak, mereka takkan tutup muka, hanya pakai tudung dan pakai baju yang tertutup lah, tapi jarang pakai sarung tangan. Cuba kamu tengok masyarakat Islam sekarang di Malaysia, ada segelintir sikit sajalah, tak semua, sudah mula mengikut cara Arab, orang Arab berpakaian. Sudah ada yang perempuan mula pakai purdah, dia panggil nikab, tutup muka setengah untuk Arab. Tapi itu sebenarnya budaya masyarakat Arab, bukan budaya Melayu Islam. Semua mereka yang terikut-ikut. Okey? Itu yang berlaku lah. Kemudian hubungan tamadun dengan bangsa pula, ada pertalian rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya kawasan berdasarkan geografi tertentu. Dan tamadun ini bersifat terbuka sebenarnya, iaitu universal, merentasi sempadan geografi secara langsung dan melampaui batasan bangsa dan juga kebangsaan. So secara teorinya, tamadun dan bangsa ada kaitan, walaupun selalunya tamadun melampaui batasan kebangsaan. Sebab tamadun takkan terbina tanpa adanya bangsa. Itu kamu kena ingat. Takkan ada tamadun kalau tak ada manusia. Okay, that's why tamadun dengan bangsa memang ada satu hubungan yang agak kuat. Alright? Okay, pemikiran Ibnu Khaldun. Okay, ini tentang pemikiran Ibnu Khaldun dan seterusnya kita akan sambung next class next week hari Isnin. Okay, sebab cikgu nak kamu sambung dengan latihan. Masa yang selebihnya kita buat latihan. Okay, berkenaan dengan pengenalan tentang tamadun dahulu, baru kita masuk kepada pemikiran pengkaji tertentu. Okay, ada soalan setakat ini berkenaan dengan konsep tamadun dengan pengajian ketamadunan kelas yang kita sudah bincangkan. Kamu ada soalan? Dan kamu tak faham nak tanya? Kelas, semua orang ada di sana, ada soalan tak? Tak ada soalan, semua faham. Okey, latihan cikgu sudah upload di Moodle, dalam Moodle lah, kamu akses di sana. Tapi latihan itu hanya kamu boleh buka pada pukul 11. Cikgu set pukul 11. Pukul 11 kamu ambil latihan tersebut dan buat. Kena download, kena download dulu. Kemudian kena submit balik ke Moodle. Okey, kena submit balik ke Moodle latihan yang lengkap sebelum pukul 12.30, 12.30. Okey? Jangan lupa. Kena sebelum 12.30 kena submit. Kalau tak kamu submit after 12.30 dia tak akan dikira. Okey? Kamu kena submit before 12.30 tengah hari ini untuk latihan tersebut. Okey? Alright, tahu cara buat. Bagi yang tahu, dia tahulah. Yang lain tu, cuba biasa gunakan Moodle. Sebab semua akan cikgu gunakan Moodle. Alright? Okey? Akses latihan hanya boleh dibuka pukul 11 nanti. Download dan buat, siapkan. And then submit balik ke Moodle sebelum pukul 12.30. Di bawah file yang sama. Okey? And then file yang sama untuk submission. Alright? Okey? Kalau ada masalah, tanya cikgu dalam WeChat. Faham? Boleh kelas? Ada soalan sebelum cikgu tutup Zoom untuk kamu sambung dengan latihan? Ada soalan yang kamu tak faham nak tanya?
Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, kamu sambung dengan latihan. Okey, untuk masa yang